Seterusnya saya jemput yang berhormat Hulu Langat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Speaker, selaku ahli parlimen yang mempunyai master dalam bidang konseling dan juga psikologi dan masih menerima klien-klien mengendalikan kes-kes seksual, Allah telah sukar untuk saya bercakap benda yang saya minat ini dalam masa 5 minit. RUU ini saja setebal 22 muka. Jarang saya baca RUU sehabis-habis baca, dan ini saya baca 3 kali saya baca sebab saya sangat berminat dalam perkara ini. Sebenarnya RUU anti gangguan seksual ini sepatutnya telah lama diwujudkan, tetapi berdasarkan maklumat yang saya dapat, spirit yang ada ia terbit pada tahun 2019 dan ia menyebabkan rasa sense of belonging dengan izin bahawa ia adalah milik kita bersama ahli-ahli parlimen untuk memastikan bahawa RUU ini akan dapat diluluskan dan dapat dijelmakan untuk kepentingan masyarakat di luar sana. Kalau kita merujuk kepada isu yang cuba disebutkan oleh segambut tadi tentang pakaian wanita ataupun pakaian mangsa itu sendiri, memang kalau kita tengok dalam syariat ada menyebutkan tentang cara berpakaian. Tetapi saya ingin menarik perhatian kepada satu ayat dalam surah An-Nur, disebutkan qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Beritahu kepada orang-orang beriman, nantinya lelaki dan wanita, supaya menjaga mata mereka. Dan ini menunjukkan bahawa tidak kisah yang di depan itu berpakaian atau tidak berpakaian, tapi yang penting semua orang kena menjaga matanya dahulu, baru bercakap pasal mangsa itu sendiri. Ya, saya dah makin semangat nak bercakap pasal ini. Sebab apa kita bercakap, saya lebih suka nak bercakap tentang spirit RUU yang kita sedang bina ini. Sebab dari segi perjalanan saya dah baca semua, saya rasa bukan senang untuk kementerian ini mengemukakan isu ini dan nak dijelmakan sebagai undang-undang. Bukan senang. Sebab apa? Kalau kita lihat ayat itu sambung lagi, wa yahfazuna furujahum, jaga kemaluan mereka, zalika azka lakum. Yang demikian ini dia lebih bersih bagi lelaki, bagi wanita, bagi pemangsa. Saya sebut tak kisah lelaki atau wanita, sekiranya mereka melihat benda itu dan membayang-bayangkan, cuba mengilhamkan, simulasikan, buka baju orang tu, dia pegang orang, minta maaf cakap, dia sebenarnya sukar untuk kita ambil tindakan undang-undang pada mereka. Sebab dia di dalam diri mereka. Dia tidak tunjukkan benda itu dan kita tidak boleh ambil tindakan. Ia kembali kepada poin yang disebut oleh rakan-rakan tadi, ialah proses pendidikan. Sangat penting pendidikan seks itu. Cuma bila dikatakan zalika azka, dia lebih bersih, maka kita kena pastikan definisi yang telah disebutkan. Saya juga merasa sukar untuk melihat dan keberanian kementerian mendefinisikan dalam bidang taksiran itu tentang gangguan seksual. Artinya apa-apa kelakuan tidak diingini yang bersifat seksual. Ini kalau nak komen dari segi akademik, biasanya kalau kita nak mendefinisikan sesuatu perkataan, kita tidak akan ulang perkataan dalam definisi itu. Sebab perkataan-perkataan lain yang perlu disusun untuk menerangkan. Kat sini disebutkan tentang gangguan seksual, tapi kelakuan tidak diingini yang bersifat seksual. So perkataan seksual itu diulang seolah-olah tidak menggambarkan apakah maksud seksual dalam perkara ini. Tapi saya percaya RUU seperti ini akan berkembang dan kita akan sentiasa membuat pembaikan dari masa ke semasa. Kalau kita lihat tentang perkataan gangguan seksual ini, dia ada perkataan yang cukup penting, iaitu istilah menggoda. Sebab perkataan menggoda ini yang akan menyebabkan berlakunya gangguan seksual. Kalau kita lihat menggoda ini, ada ketika melibatkan pakaian, ada ketika melibatkan lenggok tubuh badan seseorang, ada ketikanya melihat mata yang menggoda, suara dan juga bau badan. Perkara-perkara ini adalah merupakan perkara-perkara yang perlu diambil kira supaya kita sama-sama dapat mengawal dan memastikan apa yang berlaku ini tidak akan berkembang. Dan ia boleh berlaku seperti yang disebutkan oleh teman-teman ahli parlimen tadi, mengatakan bahawa ia tidak melibatkan satu jantina yang berpasangan sahaja, tetapi sesama jantina itu dia boleh, sesama seksual punya itu dia boleh berlaku. Dan sebab itu kita ingin meletakkan bahawa spirit daripada undang-undang ini supaya tidak berlaku salah guna
nafsu yang Tuhan berikan itu sepatutnya diatur dan disusun dengan sebaiknya. Akhir sekali saya ingin menyebutkan bahawa dalam kita melihat perbezaan jantina ini, kadang-kadang kita akan dapati bahawa ada kumpulan lelaki, perempuan, walaupun kita tidak setuju kelompok yang mengaku golongan ketiga di antara kedua jantan lelaki dan wanita itu, tetapi sebagai ahli parlimen kita tidak setuju mengiktiraf kumpulan ketiga, kelompok ketiga, maknyah ataupun whatever they call, pondan dan apa sebagainya. Tetapi kita tidak menyokong pengisytiharan kewujudan mereka, tetapi mereka wujud di keliling kita dan mereka juga terlibat dengan gangguan seksual yang kita ahli-ahli parlimen perlu memikirkan bagaimana untuk protect supaya tidak ada golongan yang teraniaya. Tujuan kita ialah untuk memastikan tidak ada penganiayaan dalam proses seperti ini. Kalau dah dibagi sampai pukul 12 malam, saya boleh meneruskan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Hulu Langat.